Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga ketenangan dalam setiap kalian. Apa yang kalian buat semua Allah permudahkan, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu soleha di page hari yang ke-14. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah ciri-ciri wanita yang solehah. Soleha percaya ramai di antara kalian mahu menjadi seorang wanita yang solehah, wanita yang sentiasa disayangi Allah, sentiasa dicintai oleh suami, insya-Allah berkekalan hubungan hinggalah ke jannah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam. Hai Reha. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, waalaikumsalam. Hai Kak Rashidah. Okay, thank you sebab sudi join dan support live soleha pada hari ini. Waalaikumsalam. Hai Wani. Hai Kak Aizura. Okay, petang ni soleha nak share dengan anda berkenaan dengan ciri-ciri wanita solehah. Siapakah mereka? Apakah amalan mereka? Okey, jom kita cek satu-satu. Okey, ciri wanita solehah yang pertama adalah digelar mereka ini adalah muslimah. Muslimah yang sebenar-benarnya di sini adalah bermaksud wanita yang taat kepada Allah dan Rasul dan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. So, ini adalah wanita muslimah, wanita yang taat kepada Allah, yang tak pernah bantah dan tak pernah merungut langsung pun apa yang Allah suruh kita buat. Allah suruh solat, Allah suruh puasa, Allah suruh menjaga kehormatan diri kita, Allah suruh kita berbakti kepada ibu bapa, menjadi anak soleh dan solehah. Itulah wanita muslimah yang sejati dan inilah ciri-ciri wanita yang solehah. So, anda nak tak jadi wanita solehah? Okey, kalau anda nak jadi wanita solehah, sama-sama kita raih kasih sayang Allah. Kita jaga solat kita, kita jaga aurat kita, kita jaga kehormatan diri kita, barulah layak kita digelar muslimah sejati, wanita solehah yang sentiasa didambakan oleh seorang suami yang soleh. Sebab tu seorang wanita yang solehah dijodohkan dengan seorang suami yang soleh. Begitu juga dengan sebaliknya. Seorang wanita yang baik jodohnya adalah lelaki yang baik, dan seorang wanita yang tidak soleha, yang kurang baik, jodohnya adalah lelaki yang tidak baik. Tetapi kita ambil ibrah daripada kisah kisah Sri Kandi Asiyah, di mana Sri Kandi Asiyah adalah wanita terawal yang masuk ke syurga. Namun dia dijodohkan dengan seorang lelaki Fir'aun, iaitu suaminya adalah seorang Fir'aun yang sangat-sangat kejam. Dan kenapa Allah jodohkan mereka, wanita soleha bersama dengan lelaki yang kejam? Ada pengajaran dan ibrah daripada apa yang telah Allah tetapkan. Dan kita kena yakin seorang lelaki adalah tugasnya memimpin seorang wanita sehingga dia menjadi seorang wanita solehah, insya-Allah. Dan seorang wanita bila mana dia mendapat seorang suami yang tidak baik, mendapat seorang suami yang tak jaga solat, di situlah peranan seorang wanita sambil-sambil berjodoh dengan seorang suami yang sebegitu, insya-Allah minta doa dengan Allah agar
suami kita tu berubah, agar suami kita tu masih diberikan peluang untuk bertaubat. So peranan seorang isteri adalah di mana kejayaan seorang lelaki, seorang pemimpin tu adalah bila mana seorang isteri berjaya menarik serta membantu suaminya untuk turn back to Allah. So itu adalah wanita yang solehah, insya-Allah. Okey, ciri yang kedua wanita yang solehah adalah digelar taibat. Taibat di sini bermaksud wanita yang kuat bertaubat. Wanita yang sedar dirinya banyak dosa. Contoh zaman jahiliah dia tak pakai tudung, dia free hair, aurat dia tudung pakai tudung yang kecil, tudung yang singkat, baju pakai lengan pendek. So di situ bila seorang wanita masih diberi kesedaran dan diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat, dan mereka bertaubat sungguh-sungguh, dan ini adalah wanita yang solehah, di mana kita tak perlu kisahkan masa lampau kita, tetapi masa sekarang ni lah. Contohlah kita dulu, kita banyak dosa, kita banyak buat maksiat, tetapi Allah tu maha pengampun, Allah tu maha penerima taubat. Sebab tu ciri-ciri wanita solehah yang kedua ni adalah taibat, iaitu wanita-wanita yang bertaubat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri dan sedar dosa-dosanya yang lalu, dan berazam tidak mahu lagi mengulangi kerja-kerja terkutuk, tidak mahu lagi mengulangi dosa-dosa lampau. So insya-Allah ini adalah ciri-ciri wanita solehah. Allah tu maha penerima taubat, Allah tu maha pengampun. Selagi kita ni masih ada lagi dosa-dosa silam kita yang kita belum minta ampun dengan Allah, segeralah bertaubat dan segeralah berubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Okey, yang ketiga, ciri-ciri wanita solehah yang ketiga adalah wanita yang suka berpuasa. So, adakah anda suka berpuasa? Berpuasa sunat Isnin dan Khamis, ataupun apa-apa sahaja puasa sunat yang kita boleh lakukan. Contohnya waktu hari nisfu Syakban, ketika waktu hari putih dan sebagainya. Bila mana kita selalu berpuasa, kita jaga puasa kita jaga perut kita jaga pemakanan kita, insya-Allah inilah wanita yang solehah. Wanita yang bila dia nak berpuasa pun dia dah dapat keizinan suaminya. So seorang wanita, seorang isteri bila nak berpuasa, pastikan minta izin dengan suami. Pastikan suami mengizinkan dan suami tahu dia sedang berpuasa, supaya tidak terganggu puasa seorang isteri, dan suami merestui bahawa dia nak berpuasa, tiada halangan daripada seorang suami. So wanita-wanita di luar sana, anda nak jadi wanita solehah, perbaiki amalan ibadah kita, pertingkatkan diri kita dengan amalan-amalan sunnah. Allah tu maha baik, Allah tu maha kaya, Allah bagi kita nikmat banyak sangat. Sebab tu orang yang selalu berpuasa, wanita yang selalu berpuasa, rezeki dia sangat melimpah ruah. Rezeki dia rezeki yang berkat. Anak-anak dia mendengar kata, anak dia menjadi anak soleh dan solehah. Sebab bila kita berpuasa, kita menadah tangan, kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah doa-doa daripada orang yang berpuasa ni akan dimakbulkan oleh Allah. Sebab tu mereka dikategorikan sebagai wanita solehah dambaan syurga, ahli-ahli syurga, insyaAllah. Dan ciri yang keempat, wanita solehah yang keempat adalah mereka yang menjaga kemaluan dan maruah diri. Menjaga maruah bila suami tak ada dekat rumah. Suami kata jangan keluar rumah, so dia tak keluar rumah. Dia pakai tudung, dia tutup aurat untuk keluar ke rumah, tak bermakeup berlebih-lebihan, tak bertabaruj berlebih-lebihan sehingga melanggar hukum-hukum syarak. So wanita yang solehah ni, dia seorang yang tahu menjaga kemaluan, seorang yang tahu menjaga aib diri. Dia tak akan tiba-tiba keluar rumah, tiba-tiba pakai seluar pendek ke, tiba-tiba keluar rumah tak pakai tudung, walaupun hanya sidai baju dekat luar. So seorang wanita yang solehah ni, dia sentiasa jaga aurat dia. Sebab dia tahu rumah jiran-jiran sebelah kiri kanan, walaupun rumah jiran jauh-jauh, tapi tanggungjawab, kewajipan diri kita sendiri untuk jaga aurat kita. Jangan kita anggap bila kita duduk kat rumah tu, rupa-rupanya tak ada orang terpandang kita. Sebenarnya ada. Sebab tu bila kita duduk dekat halaman rumah ke, kita duduk di depan pintu gate depan rumah kita ke, pastikan bertutup aurat sempurna. Sebabnya bila orang golongan lain yang ternampak aurat kita
lalu sehelai rambut kita ni akan dibakar dengan azab api neraka yang sangatlah pedih. Kepanasan api neraka tu adalah 7 kali ganda daripada kepanasan api dunia. Api dunia pun kalau terkena daging kita, kulit kita pun dah melecur kan, apatah lagi api di neraka nanti. So sangat-sangat dahsyat bagi orang serta wanita yang tidak tahu menjaga aurat, yang tidak tahu menjaga kehormatan diri, yang sengaja membuka aib diri masing-masing. So tahulah azabnya di hari akhirat sangatlah pedih. Okey, so wanita yang tahu menjaga aib diri, yang tahu menjaga maruah diri, insya-Allah selalulah mereka ni masuklah mana-mana pintu syurga yang mereka inginkan, insya-Allah. So yang kelima, ciri-ciri wanita solehah yang kelima adalah mereka yang selalu bersyukur. Wanita yang selalu bersyukur, selain menjadi wanita solehah, mereka juga adalah antara penarik rezeki, di mana orang yang selalu bersyukur, Allah akan bukakan seluas-luasnya pintu rezeki buatnya. Ciri-ciri orang yang sentiasa bertenang, bersyukur, berusaha dan sentiasa meletakkan Allah nombor 1 dalam setiap urusannya, inilah wanita-wanita solehah yang sentiasa didambakan oleh ahli-ahli syurga. So insya-Allah bila mana kita tahu selalu bersyukur, tak komplain, suami bagi duit sekian-sekian, kita tak komplain, kita tak merungut, kita tahu gaji suami kita hanya sebegitu, tetapi kita nak duit nafkah sebanyak melebihi had daripada gaji suami. So wajarkah kita menjadi seorang isteri yang tak tahu berterima kasih? Wajarkah kita menjadi seorang isteri yang selalu tahu komplain sahaja sehingga tak tahu penat lelah suami kita, sehingga tak tahu suami kita tu sihat ke tidak, badan dia sakit ke tidak, dia okey ke tidak. So kita tak tanya khabar apa-apa, yang kita tahu kita nak tuntut duit kita, yang kita tahu kita nak minta duit belanja dekat dia, yang kita tahu kita nak suami kita belanja baju, tudung, kasut baru setiap bulan. So tak perlulah macam tu. Kalau kita isteri yang solehah, kita akan memahami keadaan suami. Kita tahu gaji suami kita hanya setakat tu. Kenapa kita nak meminta melebihi had dia? Apa yang suami bagi, contoh suami bagi RM50 pun kita bersyukur, suami bagi RM100 pun kita bersyukur. Jangan merungut dan jadilah wanita yang paling bersyukur di muka bumi ini dan berterima kasih kepada suami. Hidangkan makanan yang enak-enak dekat suami. Suami balik kerja bagi air, suami balik kerja tanya, abang okey ke, penat ke, ambil baju dia, basuhkan baju dia, sidaikan baju dia, gosokkan baju dia. So inilah tugas seorang isteri, isteri yang selalu menyenangkan hati suami. So kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. So jadilah wanita yang paling bersyukur. Dan yang terakhir, ciri-ciri wanita yang solehah lagi adalah wanita yang tahu jaga rahsia dan perbelanjaan suami. Contoh, suami serahkan kad bank dekat isteri. Adakah wajar seorang isteri nak mempergunakan keuangan suami tu pada jalan yang tak sepatutnya? Suami mengamanahkan isteri untuk menjaga keuangan, untuk menjaga kehormatan serta rahsia seorang suami. So seorang isteri kena jaga seelok-eloknya. Jangan bocorkan rahsia, pergi duk bagi tahu dekat BFF dia bahawa suaminya dalam akaun ada sekian-sekian. So kita sebagai isteri, jagalah rahsia seorang suami. Kalau suami ada aib dia, jangan buka aib suami. Jaga maruah seorang suami. InsyaAllah bila kita menjaga maruah seorang suami, insyaAllah syurga adalah di bawah telapak kaki seorang suami. So patuh dan dengar cakap suami, insya-Allah syurga akan menjadi milik kita. Tetapi kalau kita ni menjadi seorang wanita yang suka mengadu domba, suka menabur fitnah, suka membuka aib suami, so di manakah syurga yang layak untuk seorang isteri? So jadilah wanita yang solehah supaya suami terus menyenangi kita, suami terus redha ke atas kita, insya-Allah. So jadilah wanita solehah, dambaan ahli syurga, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian solehah hari ini. Semoga anda semua tergolong daripada kalangan
isteri solehah, wanita solehah, ibu-ibu yang solehah, umi-umi yang solehah dan sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jangan putus asa. Setiap hari kita adalah perjuangan seorang wanita untuk menjaga agama Allah, perjuangan seorang wanita untuk menjaga rumah tangga, perjuangan seorang wanita untuk mendidik anak-anak dengan acuan Islam yang sebenarnya, insya-Allah. Okey, salam maju jaya daripada Soleha. Maaf salah silap Soleha. InsyaAllah kita bertemu lagi di sharing akan datang. Semoga bermanfaat. Soleha doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.